Assalamualaikum semua. Ustazah harap kamu semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. InsyaAllah hari ini kamu akan belajar subtopik berkaitan sebut dan tulis waktu. Baiklah, awak akan belajar bagaimana cara untuk sebut dan tulis waktu. Baiklah, awak lihat pada rajak ini ada seorang guru perempuan, seorang murid lelaki dan seorang murid perempuan. Baiklah, okey. Awak lihat pada murid lelaki tersebut dia memegang jam. Awak lihat kan ada muka jam. Dan awak lihat ada jarum jam. Yang mana jarum jam tersebut dia tunjuk pada mana tu? Tunjuk pada nombor 2. Dan ada jarum minit. Jarum minit dia lebih panjang berbanding jarum jam dan jarum minit dia berada pada nombor 12. Okay. Dalam dalam muka jam, cara untuk awak sebut, awak perlu utamakan jarum jam terlebih dahulu. Jadi awak lihat jarum jam berada pada pukul 2. Manakala jarum minit pula berada pada pukul 12. Jadi apabila jarum minit berada pada pukul 12, jadi ia menunjukkan tepat pukul 2. Tepat pukul 2. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya. Awak dapat lihat, okey, ada jarum jam. Yang mana jarum jam saiznya pendek berbanding jarum minit yang mana saiznya lebih panjang. Okey, jarum jam tersebut dia menunjukkan pada nombor 5. Manakala jarum minit menunjukkan pada nombor 12. Jika jarum minit berada pada nombor 12, ini menunjukkan bahawa tepat pukul 5. Tepat pukul 5. Kerana dalam jam awak perlu utamakan jarum jam terlebih dahulu, barulah awak akan sebut jarum minit. Namun awak dapat lihat jarum minit berada pada nombor 12. Apabila jarum minit berada pada nombor 12, jadi ia menunjukkan bahawa tepat pukul 5. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya. Awak dapat lihat, okey, ada jarum jam dan juga jarum minit. Yang mana jarum minit dia berada pada nombor 6. Okey, kita sebelum ni pernah belajar. Jika jarum minit berada pada nombor 6, yang menunjukkan bahawa setengah jam. Sebab kenapa? Sebab ia adalah separuh. 1/2. Awak dapat lihat separuh daripada muka jam. Jadi ia menunjukkan separuh, kita sebut setengah jam. Jadi awak lihat budak lelaki tersebut dia cakap apa? Jarum jam antara nombor 4 dengan 5. Awak lihat jarum jam yang mana? Okay, ini adalah jarum jam. Dia berada antara nombor 4 dan nombor 5. Okay, apabila jarum jam berada antara nombor 4 dan nombor 5, maka kita sebut pukul 4. Sebab kenapa kita sebut pukul 4? Sebab jarum jamnya itu belum lagi sampai ke nombor 5. Dia berada sebelum nombor 5. Jadi kita sebut pukul 4. Dan awak lihat, okey, jarum minit dia menunjukkan nombor 6. Jarum minit dia tunjuk nombor 6. Jadi kita sebut pukul 4:30. Awak perlu sebut jarum jam terlebih dahulu, iaitu pukul berapa? Pukul 4. Okey, kemudian baru awak sebut jarum minit. Jarum minit dia berada pada nombor 6, yang mana ia menunjukkan bahawa setengah jam. Jadi awak tak perlu pun sebut setengah jam, awak hanya perlu sebut setengah. Jadi awak sebut pukul 4:30. Pukul 4:30. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya. Awak dapat lihat dalam contoh ini, jarum minit berada pada nombor 6. Macam biasa, jika jarum minit berada pada nombor 6, okey, ia menunjukkan bahawa jarum minit bergerak daripada nombor 12 hingga nombor 6 dan ia menunjukkan separuh. Jadi kita sebut kalau separuh 1/2 daripada muka jam, kita sebut setengah
jam. Awak dah belajar dah sebelum ini. Jika jarum minit berada pada nombor 6, ia menunjukkan bahawa setengah jam. Jadi, awak perlu lihat dulu cara untuk sebut. Awak perlu lihat jarum jam terlebih dahulu. Di mana jarum jam? Jarum jam berada pada nombor 7. Dia berada di antara nombor 7 dan nombor 8. Kita perlu sebut nombor 7 kerana jarum jam tersebut ia belum melepasi nombor 8. Jadi awak sebut pukul 7:30. Kenapa setengah? Sebab awak lihat jarum minit berada pada nombor 6. Dia menunjukkan bahawa separuh daripada muka jam ini adalah setengah jam. Jadi awak sebut pukul 7:30. Pukul 7:30. Baiklah, kita lihat contoh yang seterusnya. Awak dapat lihat pada muka jam ini, jarum minit. Dia berada pada nombor 3. Sebelum ini kita dah belajar jika jarum minit berada pada nombor 3 yang menunjukkan suku jam. Awak lihat jarum minit berada pada nombor 3 yang mana jarum minit tersebut ia bergerak daripada nombor 12 hingga nombor 3. Awak dapat lihat 1/4 daripada muka jam tersebut adalah merupakan suku jam. Jadi, bagaimana cara untuk kita sebut? Awak perlu lihat terlebih dahulu jarum jam. Iaitu jarum jam berada pada nombor 10. Jadi, kita sebut pukul 10. Kemudian awak lihat jarum minit berada pada nombor 3. Yang mana jika jarum minit berada pada nombor 3, jadi kita sebut suku jam. Jadi, di sini awak tidak perlu sebut suku jam, awak hanya perlu sebut suku sahaja. Sebut dahulu jarum jam iaitu pukul 10. Kemudian sebut jarum minit iaitu suku. Jadi, pukul 10 suku. Pukul 10 suku. Kita lihat contoh yang seterusnya. Baiklah, awak dapat lihat. Jarum minit berada pada nombor 3. Jarum minit berada pada nombor 3 yang mana ia menunjukkan bahawa suku. Ia menunjukkan bahawa 1/4 daripada muka jam itu ianya merupakan suku jam. Yang menunjukkan bahawa jarum minit bergerak daripada nombor 12 hingga nombor 3. Jadi, bagaimana cara untuk kita sebut? Awak lihat awak lihat dulu jarum jam. Maafkan Ustazah. Awak lihat dulu jarum jam. Mana jarum jam? Jarum jam dia berada pada di antara nombor 3 dan nombor 4. Jika jarum jam berada di antara nombor 3 dan nombor 4, maka ianya adalah pukul 3. Ianya adalah pukul 3 kerana jarum jam tersebut tidak melepasi nombor 4. Ia belum lagi melepasi nombor 4. Kita sebab pukul 3. 3 apa? 3 suku. Sebab kenapa? Sebab jarum minit berada pada nombor 3. Yang mana ia menunjukkan bahawa suku jam. Jadi cara untuk kita sebut adalah pukul 3 suku. Pukul 3 suku. Okey, baiklah. Sekarang Ustazah akan beri tugasan kepada awak. Awak keluarkan buku matematik tahun 1, jilid 2 dan awak perlu siapkan tugasan pada muka surat 36 hingga muka surat 37. Baiklah, itu sahaja pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.